kena, alright, kena stay kat rumah lah 14 hari. So saya sekarang ni dekat KL lah. And faham-faham lah kalau dengar suara anak saya menjerit tu, maafkan je lah sebab kami semua negatif. Cuma yelah untuk to be safe kami kena quarantine 14 hari di rumah. Okay, so kita tengok nota yang ini kot dekat saya. Mana ni? Kenapa macam dia tak jalan saya punya iPad ni? Dia macam tak mau ni dah. Apa jadi macam ni? Tu dia, lambat sikit. Ni saya tak pandai sangat lah pakai iPad ni, so maafkan je, kasih saya ni dulu. So kita buat macam ni. Mana multitasking? On the left. On the left kita pakai apa ya? Soalan, mana soalan tadi? Kita tengok ni kot. Kenapa saya punya ni macam tak jalan ni? Kan saya punya Apple Pen pun tak connected ni, apa hal lah ni? Sekejap ya, sorry ya, saya setting sekejap benda technical issues ni. Apa hal lah ni? Apa tak hari ni? I guess tak boleh pakai iPad ni, so saya kena tutup lah iPad ni. Saya conteng pakai komputer je lah. So kalau tak cantik tu harap faham lah Tak apa sir, boleh sir. Okay, sorry. Okay, saya pakai saya punya komputer lah. Alright, so your entire screen. Ada message record sir. Okay, dah record dah. Okay, give me a second. Okay, untuk yang ini korang boleh buka korang punya note. Okay, so tengok mana korang punya ni, saya buka nota ni. Nota ni daripada yang link yang ini yang first one ni. So yang first one punya ni korang boleh nampak lah ni. So ini simplification, simplified punya nota, tak terlalu detail, tapi semua rumus-rumus ni and then circuit, equivalent circuit ni dengan rumus ni akan dipakai lah. Tapi saya nak pakai ni sebenarnya ini je, apa nama, power diagram ni, tapi again saya terpaksa tapikan lagi. I think this is much better considering ni ada. Okay, ni kita akan refer on 2014 ke 2015 punya question nanti, sebab dia ada ni question ni equivalent circuit ni. Okay, tapi ni saya kira elaborate nantilah. Kita tengok yang mudah dulu, which is this one. Gambar ni saya nak semua orang nampak ni. Okay,
So, first and foremost, saya nak kena buka whiteboard. Start a new whiteboard. Mana pula? Ni dia. Okay, and then kita tengok soalan tadi, which is kat mana? Mana soalan tadi? Snap. Is it this one? The tutorial. Sekejap, mana saya letak tadi? Chapter. Okay, this one, sorry. Ya Allah. Okay, this one, ni. Tutorial induction motor passes ni, buka. Kita letak bawah ni. Kita tengok March 2016, which is this one. Okay, zoom in. Saya harap semua boleh nampak lah ni. Okay, ni nanti kita nak tengok satu lagi tu, which is this one. Okay, so dia kata a 3-phase 415. Ni korang buka juga kat korang punya site. 3-phase ni single phase, untuk korang punya is single phase. Pas-pas dia 3-phase, tapi saya rasa dia dah aware agak susah untuk korang cover semua tu. Single phase cukup lah kot, sebab benda tu sama lebih kurang je, cuma kali 3 bagi 3 je. And then copper loss measured at 101.5 kilowatt, friction windage losses are 12 kilowatt, and the core loss is negligible. Illustrate the proximate equivalent circuit. Okay, so kalau tadi yang saya cakap proximate tadi tu, yang ni lah Okay, dia ada dua. Satu actual equivalent circuit, yang mana RS XS dia sebelah kiri. And then approximate equivalent circuit, RS XS dia dah sebelah kanan dah. Sebelah kanan XM dengan RC ni, RC XM ni. Nampak kan beza Dua tu dia beza dia sebenarnya. Tapi kalau kita buat actual equivalent circuit, dia punya jalan kerja dia sangat leceh, sebab kena menggunakan Thevenin, basically sebab kena menggunakan Thevenin lah. Whereby yang ini menggunakan rumus ni je. I1 equals to IO plus IO yang ni lah, yang magnet ni, plus I2 yang mengalir sini. And then korang guna rumus IC, IM, I2. So mudah sikit. So untuk syllabus ni memang korang akan pakai rumus ni je lah kalau equivalent circuit. And ESC 246 memang kami akan, kejap ya. Okay, so sorry gangguan. Apa nama? Handphone saya pun saya lupa silent kan. Okay, so rumus untuk equivalent circuit kita untuk syllabus ELE 291 ni memang kita akan cover equivalent circuit saja. Yang actual equivalent circuit ni kami takkan sentuh, sebab ni nanti kan panjang pula ceritanya untuk korang. So kalau katalah jumpa soalan nanti final, dia suruh awak buat illustrate the equivalent circuit, buat je approximate equivalent circuit ni, don't worry. Itu maknanya pembuat soalan tu dia terambil yang syllabus SEM lepas lah. So dia tersilap, sepatutnya memang korang kena buat approximate, bukan actual approximate. Kenapa approximate? Mudah sikit nak kira, hanya guna ni and then 3 rumus ni je. Kalau actual equivalent, korang kena buat Thevenin, korang kena and then elaborate lah, rumus lain sikit lah, susah sikit. Okay, so enough about that. Dia suruh illustrate approximate circuit. So ambil lah ni approximate ni, case, and then dia kata cari, calculate the refer to the stator maksudnya bawa ke secondary. Beza dengan transformer, kalau kita let's say context ni, kalau transformer besarnya. Mana ni marker ni, pen, brush, betul ni, mana dia punya. Okay, betul. So kalau transformer sebelum ni kita buat dia macam ni. Ni lah tulis pakai mouse ni harap-harap korang jangan kutuk saya lah, saya punya lukisan saya cantik sangat ni. Okay, ni tu dia abstract modern art. Tu dia. Okay,
So ni transformer. Ni primary side, ini secondary side. Untuk kalau korang ingat saya punya lecture sebelum ni, saya kata induction motor sama je. Cuma yang ini kita tak panggil primary, kita panggil rotor. Rotor, saya tak tahu sebutan macam mana. And then secondary ni kita panggil as stator. So kalau transformer, ingat primary bawa ke secondary, kita bahagikan dengan E kuasa 2. So untuk rotor dengan stator ni bawa ke stator sebab dia minta refer to the stator side. In fact, kalau kita punya nota pun memang refer to stator side dia semua ni. Oh tak, ini refer to primary, refer to rotor. Tapi it's just a matter of ni lah, over S atau kali S. So nanti awak bagikan atau kalikan S. Ni macam refer to rotor ni. So awak bawa ke sana atau bawa ke sini, the same principle lah. Cuma kita tukarkan nama dia menjadi rotor or stator kalau primary dan secondary respectively. Okay. So dia kata kat sini refer to the stator and calculate the slip percentage. So nak dia punya jawapan dia, Allah, tak cantik lah, kan, susah pula. Okay. Dia boleh zoom in. Tak payahlah. Ke saya boleh buat. Okay, macam ni lah better. Nanti kita tukar-tukar. So, jawapan dia, korang kena lukis macam gambar tadi tu lah. Which is this one. Ikut je. Ni saya lukis, saya buat sebab kita nak brief dulu macam mana cara kerja dia. So, lukis ni RS, XS, RR, RXR, dan sini RC, XM. Ni ES. Ikut je lah nota tu. Jangan lari, jangan apa, ikut je. Okay, ni labelkan lah. Tulisan saya tak cantik, saya pun malas nak labelkan. Tapi ikut je. R apa semua ni, ikut sebiji-sebiji. Jangan tukar satu pun. IO, IC, jangan tiba-tiba awak kata ni RK ke apa, jangan. Ikut je simple. Sebab itu dah di-standardize kan. Ini melibatkan safety. So ikut je standard apa yang ditaruh. RS ke SS, ikut je nota tu. Okay, and then dia tanya calculate the slip percentage. So nak cari slip, kita tengok rumus nota. Sekejap. Mana nota yang dah di simplified, which is over here. Sekejap ya. Ni. So slip adalah NS speed stator sama dengan pula stator speed tolak rotor speed bagi speed of stator. NS tolak NR bagi NS. So daripada soalan dia dah bagi sekejap, ada orang nak masuk, saya kena approve kan. So dia dah bagi mana? Motor runs at 900 RPM. Ini speed motor, NM, NR, NM sama lah tu. This is one of the thing yang awak kena aware. Subjek ni, power especially saya tak tahu kenapa diorang degil sangat tak nak standardize kan. Diorang kadang-kadang tukar NR ni menjadi NM. And ada tu yang power losses yang kita nak kira bawah ni, kadang-kadang dia nama dia lain. Tapi variation ni tak banyak. 1-2 je beza nama. Ni yelah biasalah orang berilmu ni kepala dia besar sikit, so dia degil tak nak ikut orang. Tapi variation ni pun tak banyak mana, so jangan risaulah. So kita tahu NR 900, even though dia kata motor runs at 900 RPM. And then mana lagi ya? Stator punya speed. 600. Mana stator speed? Kejap je saya cari 1.5 kilowatt.
Stated copper loss, windage loss, coal loss. Tak ada pun. Saya rasa ni dia ada satu lagi rasanya ni. Dia ter-exclude. Sebab kalau tak kita tak boleh cari apa nama S tu kalau tak ada salah satu. Saya rasa ada tertinggal info ni. Sekejap ya, saya confirm balik dengan kita soalan. Inilah, rasa dia tertinggal ni. Okay, so kalau ikut saya punya apa nama nota saya kat tepi ni, dia ada 1000 kat sini. Tapi saya rasa tertinggal ni, abaikan kita assume ada waktu exam ni dia punya apa nama invigilator tu bagi tahu ada tinggal maklumat NS. So NS sebenarnya 1000 dia tertinggal maklumat kat situ 1000. Contoh ni tak bagus lah, tapi benda ni memang perlu. Dia sama ada bagi NS dengan S ataupun dia bagi NR dengan S. So kalau tak ada, awak jumpa soalan ni time final tak ada apa salah dua ni, maksudnya S atau NS, S atau NR ataupun NS atau NR. Kalau tak ada tu maksudnya soalan tu salah. So awak kena highlight kan nanti kat saya, ataupun kalau physical, tapi saya tak lah physical. So 1000 tolak 900 jadi berapa? 100 bahagi 1000, so you get 0.1 lah. Slip awak adalah 0.1. Tak nampak pula titik tu. Okay, 0.1. Oh, sorry, saya pun terlupa. Bukan tertinggal ni, saya yang terkedepan. Back. Back kita tak ada, kita perlukan NS, kita tak tahu NS tu apa. So kalau tengok rumus, korang pun tak highlight kat saya pun tertinggal. Ni kan NS ni 120 F bahagi P. So 120, salah saya lah saya tahu NS sama dengan 120 F bahagi P. So F adalah ni 50 Hz ni, 120 kali 50, ambil dia 50 ni, pole P ni 6 pole. So kalau kira 120, tekan kalkulator, 120 kali 50 Hz, ni 50 Hz bahagi 6, 6 pole. So dapat 1000. Saya ni pun, ya Allah, sorry Okay, so dapatlah 0.1 slip. So dapat jawapan yang first one. And then calculate, yang ni yang kalau induction motor ini typical dia punya soalan. Dia akan bagi dalam bentuk power ni. Korang kena tengok nota yang apa tadi tu, simplified tadi tu, which is this one. Kalau korang tengok ni, korang kena banyak main dengan power flow ni. Sorry, kenapa yang ni belum gerak? Kena banyak main power flow ni. So dia kata air gap power. Okay, yang ni saya kena padam dulu sebab nak tulis yang ni. Kejap je, ada soalan. Slip ada unit ke? Slip ada, tapi untuk calculation kita tak tekankan sangat lah. Sebab untuk unit-unit ni bab power dia tak kacau sangat in terms of, sebab semuanya dalam bentuk watt. Tapi kalau kita main yang apa nama SVA, sebelum ni VAR, tu ya, apa nama transformer tu, AC analysis, itu ya kita main banyak unit. Tapi untuk induction motor, DC motor, memang semuanya dalam bentuk watt lah. So unit tu awak tulis ke tak tulis ke, insyaAllah tak lari jauh lah. Tak penting sangat. Bukan tak penting sebenarnya. Okay, back to apa nama tadi? Slip tadi Mana slip punya unit?
Apa, saya pun tak sure apa unit, sebab saya sendiri pun tak pernah tulis unit slip ni. Tapi ada unit dia, cuma yelah sebab semuanya slip of the motor. If I'm not mistaken, RPM juga. Tapi tak apalah, nanti saya get back balik orang awak saya unit slip tu. Okay, back to question tadi. Saya nak buka apa tadi? White. Ni. Macam mana saya nak tambah satu lagi ya? Saya pun tak biasa guna ni. Alright. New. Okay, untuk yang tadi tu A. Ini jawapan untuk A. Ini jawapan untuk B. So, cara saya dulu nak jawab B ni, saya tulis siap-siap dulu apa itu, apa maklumat yang diberi. So, yang ni saya snapkan kat atas, saya zoom in. Ini saya snapkan kat bawah, Allah. B. Okay, kita tengok gambar ni. Dia kata air gap power. Air gap PAG. So, power flow ni PAG kat tengah-tengah. Between P-in, P-core, PSCL, stator core, and then PAG. So, kita taruh PAG. Saya tak tahu lah macam mana orang boleh lukis pakai mouse. Memang tak ada seni dengan saya ni. Okay, so PAG sama dengan mana? Gap tadi. Sorry, dia suruh cari PA gap. Ya Allah, saya ni. Dia bagi P apa nama? PSCL. PS stator, C copper, L loss, SCL. PSCL. Term-terms ni diorang main suka-suka main pakai, so saya highlight lah. As korang buat soalan banyak-banyak, nanti korang akan nampak apa yang saya maksudkan dengan dia bagi nama suka-suka tu. Tapi tak jauh mana lah. Ada dua variety je. Okay, PSCL dia kata 1.5 kilowatt. And then friction and windage losses. Mana friction and windage losses? Ada tak? Tak silap saya, dia ada mention dekat friction and windage losses. Miscellaneous rasanya. Ni. Windage losses, friction, semua ni termasuk dalam miscellaneous power loss. Ni yang PMIS. So, PMIS. PMIS ni nanti kan awak tengok soalan yang lain, dia akan panggil P macro pula. P untuk for the sake of discussion, kita taruh PMIS dulu. Sama dengan 2 kilowatt. Dia pening ni je. Kalau awak sabar dan awak buat exercise, insyaAllah awak rasa benda ni tak susah mana pun. Okay, ada losses lain tak dia bagi. Lagging power factor tak ada. Stator copper loss dah bagi. Okay, dah. Alright. Now, dia suruh cari PAG. Dia bagi PSCL. And then core loss is negligible. So P-core ni awak boleh abaikan. So awak assume P-core sama dengan 0 lah. P-core buatlah ni kosong. Oh, besar tulisan saya ni. Okay, next. So nak tahu PAG sama dengan, tengok rumus ni. PAG sama dengan P-in tolak P-core tolak PSCL. Since kita P-core kita kata negligible, so tolak kosong lah ya. And then tolak PSCL. So P-in adalah ni input power. Oh, saya lupa nak taruh kat sini P-in. Patutnya tulis siap-siap. P-in adalah 60 kilowatt. 60 kilowatt. Okay, 60 kilowatt. So 60 kilowatt. Nak menjawab induction motor ni memang is a matter of menyusun maklumat ya, menyusun data. So, tolak kosong, terus tolak kosong lah Okay, PSCL berapa tadi? PSCL 1.5 kilowatt. So, tolakkanlah 60 kilo. 60 tolak 1.5. 58.5 kilowatt. Dah, tu je jawapan awak. Senang kan? 58.5. Dapat dah jawapan untuk air gap power
nombor 2. Tapi tak biasa lagi, korang kena cari develop power, rotor copper loss. Okay, so develop power pula PDEF. Ini standard, memang semua orang akan pakai PDEF. Saya tak jumpa lagi lah. Tapi boleh juga dia taruh, memang PDEF. PDEF tengok rumus adalah PAG tolak PRCL ataupun P out tolak PMIS. Kita tak tahu P out, kita ada PAG and kita ada PRCL tak? Kita ada ke PRCL? Tak ada, kita ada PMIS je. So tak boleh nak pakai rumus ni. So kita boleh pakai rumus ni R kuasa 2 RR 1 tolak S ni. Apa benda R kuasa 2 RR over S ni? Ni PAG. PAG pula. Ayolah PAG lah. PAG R kuasa 2. Ni typo ni bukan I kuasa 2 R kuasa 2 ni, silap ni. Ni R kuasa 2. Saya rasa saya dah highlight last class. Rasanya saya dah highlight ni. Ni sebenarnya RR sebab kalau kita tengok nota yang satu lagi tu, confirmkan. PAG, mana PAG? Ke mana nota yang saya nampak? PAG PRCL. Sekejap ya. Saya rasa saya dah highlightkan last class. Ke satu lagi nota? Sekejap tengok satu lagi ni. Ini memang saat time saya belajar pun standard lah ni. Maklumat bersepah power machine ni, diorang jenis I don't know why diorang tak standardize kan. So saya ikut je. Bukan subjek saya tak boleh suka-suka ni. Ni apa nama? Subjek lain untuk electrical engineering, tapi ni 3 phase, tapi dia punya rumus masih lagi applicable. Yang mana PAG, mana PAG? Tak ada dah pula. PA gap. PM. Mana PA gap? Nanti saya double check lah mana saya jumpa lah, dah banyak bersepah rumus ni. Tapi ini typo ni bukan IR kuasa 2 Ini adalah R kuasa 2 RR over S. So ni sebenarnya adalah PAG. PAG rumus ni sebenarnya adalah PAG, ya Allah, 1 tolak S. Rumus ni RR kuasa 2 ni kali R bagi S adalah PAG 1 tolak S. So PAG kita ada, tadi kita kira tadi berapa PAG? 58.5 kilo. 58.5 kilowatt 1 tolak S yang kita dah kira awal-awal tadi, soalan A, which is 0.1. Okay, so kalau tekan kalkulator, 1 tolak 0.1 kali 58.5 52.65 kilowatt. 65 kilowatt. Okay, so P develop dah dapat 52.65. Okay, and then dia minta rotor copper loss pula. So rotor copper loss PRCL sama dengan, so PRCL IR kuasa 2 RR, tapi ni kita tak jumpa I ni, so abaikan. Kita boleh tolak P in tolak PAG terus. Lagi senang, P in tolak PAG. So P in kita dah tahu 60 kilowatt. PAG sama dengan, tadi kita kira tadi PAG 58.5. Bukan ni. So kalau tolak ni,
1.5 kilowatt. So kalau korang perasan, korang boleh je buat PRCL dulu sebab korang PIN tolak PAG je, and then korang boleh kira PRCL tu menggunakan PDevelop tu menggunakan PAG tolak PRCL. Nampak kan? Instead of kalau korang tak biasa nak pening pakai ni, then korang kena nampak. Sebab tu saya cakap tadi, korang list down apa power information yang ada, letak dekat dalam process flow, power flow diagram ni, tengok macam mana nak pakai. Tapi of course is a good thing lah kalau korang hafal yang sebelah kanan ni juga mathematical question ni, in case korang tak boleh nak solvekan based on yang ini dengan yang ini, yang gambar power flow diagram ni dan juga power flow POV. So kalau ikutkan yang ini, soalan ni senang. So kalau instead of korang tak nak pakai yang ni, korang nak pakai yang sebelah power flow POV ni, sertakan dululah PAG, sebab PAG hanyalah PRCL adalah PIN tolak PAG. So dapat PRCL, korang boleh guna rumus PDevelop sama dengan PAG yang mana korang dah ada. Korang kira awal-awal ni 58.5, tolakkan dengan PRCL. Kenapa? Sebab korang nak PDevelop kat sini. So tolak je lah PAG tolak PRCL, dapatlah PDevelop. Itulah kenapa kena gunakan power flow diagram ni. Maksudnya P in kat sini, P out kat sini. Korang daripada P in nak pergi ke P out, korang kena tolak macam-macam losses baru dapat output dekat mesin yang korang nak pakaikan induction motor tu lah. So ada core losses, ada stator core losses, ada air gap between ni. Circle diagram ni, air gap between stator dengan core, rotor. Lepas tu rotor core loss pula, lepas tu P yang terhasil dari power loss yang terhasil daripada stator side pula, and then macam-macam lagi miscellaneous yang melibatkan efficiency ke windage ke apa ke, baru terhasil awaknya power. So kalau korang faham power flow diagram ni, korang boleh manipulate any kind of this info. Tak payah hafal pun, just ingat power flow ni kat mana location each of the box ni. So nanti kan kalau kata nak cari PDevelop, hafal je lah. Bukan hafal lah, tahu je lah. PAG lagi besar daripada PRCL. So sebab P-in memang akan lagi besar daripada P-out sebab dia tak tolak apa-apa losses. So PAG, PDevelop ni, nak dapatkan PDevelop, katakanlah korang tak ada PAG, korang ada PRCL saja. Korang ada P-out, dia suruh cari P-out, dia bagi PMIS dengan PDevelop saja. Tak bagi pun yang belakang-belakang ni. P-in pun dia tak bagi. So, tolakkan je lah PDevelop, tolakkan PMIS. So dapat P-out. Dia katalah semua-semua negligible ke apa ke, contohnya lah. Ada soalan macam tu. So make sure tahu yang ni. Tapi at the same time jangan neglect yang ni. Yang ini ni even though korang main single phase, ini insyaAllah tak kacau sangat lah. Tapi it's good to know in case korang tak boleh solvekan based on maksudnya dia tak bagi P-in, dia tak bagi dia tak bagi PMIS, dia tak bagi PRCL, dia tak bagi PAG, dia suruh cari PDEV. So kena guna ini sebelah sini pula. Okay, kenapa ni semua pula. Okay, and then estimate the developed torque and overall efficiency of the induction motor. Itu pakai yang torque punya rumus lah, directly je. Ini saya cerita je lah, tak payah conteng. Saya menyampah pula tengok tulisan saya punya panjang comot-comot macam tu. So mana nota tu? This one. So kalau torque dengan efficiency tu rumus dia direct je. Ambil je ni. Torque sama dengan this one, 60P PDevelop Torque memang kena pakai PDevelop, bahagikan dengan 2 pi n. N ni yang speed motor. Sebab dia kata kat sini develop torque of the motor. So motor memang kita pakai PDevelop, and then motor speed, and then efficiency dia pula. Satu lagi, dia ada dua torque. Satu is torque sahaja. When we are talking about torque sahaja, is about developed torque lah. Maksudnya habis dekat stator side. And then mechanical torque pula yang sebelum
Develop ni PM ni. Sebelum P micro ni P micro tadi P mix. So sebelum masuk P micro ni kat sini pun ada kira torque juga. So sebenarnya lebih kurang sama je sebab P micro, P mechanical tu pun dipanggil juga P develop. So kejap ya, saya terconfuse kejap ni kot. Mechanical torque ni lah yang P develop, P develop mechanical torque. Output torque, sorry saya terconfuse pula. Satu P develop, satu output torque. Sebab soalan ni kita tak kira any kind of output, so kita ambil yang P develop je lah. Nampak? Tak ada suruh cari output power pun. So kalau kita nak kata nak pakai P out as kita punya ni, output power ni, as kita punya calculation untuk torque, tak dapat lah sebab kita tak kira. Actually boleh je gunakan apa nama ni, sebab korang ada ni friction windage losses ni, P develop tu tolakkan dengan 2 kilowatt ni, and then gunakan pula NM tu, boleh je sebenarnya nak dapatkan torque output. Tapi saya terima je kalau jawapan macam tu. Tapi kalau kata nak habiskan dekat P develop pun boleh lah sebab memang pakai P develop kat sini. So terpulang awak nak pakai mana satu. Untuk soalan ni dia tak minta pun spesifik. Dia minta develop torque. Kenapalah saya ni buta sangat. Dia minta develop torque. So develop torque awak kena pakai P develop lah ataupun P mechanical sebelum P mix. Kalau tengok power flow tadi dia memang minta P develop. P develop yang ni develop mechanical power, you can also call PM ataupun PDEV. So dia minta develop torque, so ambil lah PM sebelum P miscellaneous ataupun P micro. Okay, and then masukkan dalam rumus 60 PM bahagi 2 pi n. N ni motor speed sebab sekarang kita dah dekat sebelah motor lah. And then dapat tu dia minta efficiency pula. Efficiency P out bahagi P in kali dengan 100. So nak tak nak kena cari P out. Dan cari P out macam saya cakap tadi, tolakkan je lah dengan P mix. Kita ada PDEV, kita ada P mix. P mix dia dah bagi kat sini. Ni friction and windage losses ni. So tolakkan je 52.65 ni tolakkan dengan 2 kilowatt, then you can get your output power. So awak masukkan dalam rumus efficiency which is this one. P out bagi P in. So yang berapa tadi 52.65 tolak 2 kilowatt bagikan dengan bagi dengan P in which is 60 kilowatt 60 kilowatt kali dengan 100%. Awak boleh pakai rumus ni ataupun awak boleh pakai rumus ni. Tapi sebab kita dah tahu P out, kita dah tahu P in, kalikan je lah. Bagikan je lah and then kalikan dengan 100%. And efficiency memang typically dalam percentage So make sure even though rumus ni dia kata P out bagi P in saja, bila awak jawab make sure kali 100% untuk dapatkan percentage efficiency. So jawapan dia kat sini is 84.42. Saya tak tulis sebab tulisan saya buruk ni, saya menyampah pula tengok. Okay, saya tahu tak faham saya cakap pumpang-pumpang ni. Kita tengok the next question. Yang ni korang try buat. Saya ada kat sini untuk korang, tolong korang. Tapi dia punya steps lebih kurang sama. Saya share steps nak jawab yang tadi tu sebab saya ada skema markah dia. So saya share steps tadi tu and korang boleh refer untuk jawab yang question 4 ni. Dia 3 phase star connect ni dipanggil bukan star connected. Apa nama lupa lah. Tapi yang ini korang abaikan je lah. Korang assume single phase 6 pole and dia bagi benda-benda ni. Tapi kali ni sketch the equivalent circuit. Again, ingat saya highlight tadi, kalau korang time final nampak equivalent circuit, abaikan, buat je approximate equivalent circuit. Maksudnya pakai je rumus yang this one. So circuit korang pun nanti jadi macam ni. Bukan macam ni. Ni approximate ni So korang boleh pakai rumus ni terus. So abaikan je equivalent circuit ni. So sebab most probably yang pembuat soalan tu berdasarkan syllabus lama. So dia suruh cari stator current, power factor. Ni susah sikit lah. Mechanical develop power, tapi yang bawah ni semua sama. Shaft torque. Shaft torque ni saya rasa sekejap saya tengok betul tak soalan ni. Kalau tak kita buat soalan lain dulu. Shaft torque.
Saya rasa shaft torque ni is actually mechanical torque juga. Tapi in case saya salah faham, betul lah, mechanical torque juga. Tapi saya rasa ni advance sikit kot. Kita buat yang ni lah, 2018 dulu. Air gate power, stator line. Ni lagi, saya rasa ni lagi bagus untuk korang buat. So single phase 450, 50 Hz, 4 poles, star connected abaikan. Squirrel cage pun boleh abaikan. Cuma dia bagi benda ni. At rated condition, motor speed, so N M NR is 1000 RPM. Given the windage and friction losses 0.1, ni miscellaneous ni, windage and friction, tambahkan je lah 0.1 tambah 0.3. And then apa lagi yang penting, compute synchronous. NS boleh dapat daripada sini, tu je lah kot. Tapi susah sikit sebab ada stator line current. Yang ni korang refer rumus ni Saya tak tunjuk, tapi saya nak korang explore sikit rumus ni. Korang ada ES ni 450 ni, 415 ni. R2 over S, ni lah, RR over S. S ni korang dapat daripada ni synchronous speed. R1 ni lah RS ni. And then sama lah, the same thing goes for X dengan X2 dengan X1, XS. Tambahkan je. And then korang kena guna yang AC analysis tu, kita buat complex form, kena calculator lah. So ini saya bagi masa korang buat dulu. Saya sengaja bagi susah untuk korang, so that korang mencabar sikit korang punya ni. Okay, saya snap gambar skema markah ni dulu untuk korang refer secara kerja. So saya padamkan yang saya tulis ni sebab buruk. Then korang boleh refer cara-cara saya solvekan tadi. Okay, so boleh start lah buat yang synchronous speed, yang stator line current ni, ke rumus ni macam saya cakap tadi. Air gap power baru tengok yang saya punya skema markah. Okay, try buat and ada soalan boleh tanya. Okay, yang skema jawapan tu saya dah share dekat dalam korang punya WhatsApp group, ada dalam ni. Senang saya bagi terus. Tapi for the sake of ni saya tampal juga dekat saya punya screen ni. Tu. Percaya, saya buka. Okay. Tahu tadi mana? Okay, nak jawab soalan ni, maklumat semua dah ada dah. Saya share dekat saya punya screen sekarang. It's just a matter of awak berusaha sikit connect the dots. Okay, step dah ada kat sini. Macam mana saya terpaksa zoom out ni sebab benda tu kecil. Kalau saya zoom in nanti kan takut tak nampak dari bawah tu. Tapi tak apalah, kita start dengan yang atas dulu kan. Kita buat yang ni dulu. So step semua dah ada dah ni. Yang ni tak payahlah, macam ni. Zoom in. Boleh dah ni kot. So rumus dah ada sebelah sini untuk awak jawab yang soalan nombor 2 ni. Yang nombor 1 ni, yang atas ni.
So try buat dulu 1 dan 2, and saya akan back balik pada awak pada 3.30. So saya bagi 20 minit lah untuk awak susun maklumat-maklumat yang ada dalam kepala otak awak sebenarnya. Buat sebab ini rugi ni kalau korang tak buat. Ini soalan yang bagi saya senang untuk korang score markah time final nanti. So make sure faham. So make sure buat. Kalau tak nanti menyesal, sebab saya ada tengok test 1 ada juga yang tak cemerlang tu. Agak menggugat jugalah saya test 1 nanti. Yang kelas A, kelas A, kelas B rasanya semua okey kot. Kelas A lah. Yang skema markah tu bukan untuk jawapan yang ni bukan untuk jawapan yang saya tengah share sekarang ni. Skema markah ni yang tadi saya discuss tadi tu.
Sir, Ya. saya tak faham mana yang state line. Yang state line current. Ha. Okay, state line current tu korang kena state line tu maksudnya I2 lah Sebab apa? Ni. State line tu di sebelah status. Status tu sebelah secondary ni lah. So state line tu I2. So nak cari I2, ni lah dia. Rumus ni. So korang ada V which is 415. S ni korang dah kira tadi which is 21. R2 tu yang ni, yang dia bagi ni RR ni. Sebab RR ni berada di stator. Nampak ni? RR, stator. And then masukkan je lah rumus-rumus tu. Cuma kali ni korang kena pakai apa calculator lah. Nama? Nak complex number tu. Oh, R2 tu RR yang? Betul. Okay. Alright.
Jawapan untuk stator line tu, make sure dalam bentuk apa nama ya? Polar form bukan rectangle. Polar form tu ada degree tu. Yang ada angle. Senang kita nak cerita lah. Sir, Yep. yang ES tu yang 415 kan? ES 415 betul. Okay. Thank you sir. Okay. Sir, jawapan nombor 2 tu dah berapa sir? Tanya korang dulu sebab saya ada jawapan ni lah tapi nak make sure korang buat dulu. Berapa korang dapat? 40.49. Dalam bentuk apa tu? Polar form ke angle? Angle berapa angle? Tak keluar angle lah pula. Sekejap. 64. 64.6 tu dia punya real number. Angle dia awak kena tekan shift sama dengan Shift sama dengan angle dia negatif 51. betul, sama dengan saya. So betul lah awak buat tu. Yang lain dapat jawapan yang sama? Dapat sir. Then alhamdulillah semua orang dapat jawapan. So
Siapa yang on mic tu? Ada apa-apa lagi ya? Okay. So insyaAllah semua faham lah status line current ni. Gunakan je cuma dia punya simbol tu bawa pelik sikit. I2, R2 tapi kalau ikutkan awak boleh faham lah. Ni bukan semua belah 2, ni belah primary, RS, XS. So dia bagi tu pun value yang mudah-mudah. So kenapa saya hanya fokus on approximate? Sebab kalau ikut syllabus, actual equivalent circuit ni dia susah sikit. Sebab nampak dia punya, awak tak boleh simply macam ni, awak boleh tambah je. Mana tadi? Ni. IO tambah I2. IO, yang ni tak ada isu, yang ni lah I1, IO tambah I2. Ini awak boleh pecah je I1 sama dengan IO tambah I2. Tapi kalau macam ni, I1 memang boleh pecah, tapi R2, XS ada kat sini. So every time awak nak kira calculation of I1 or I2 or IO, awak kena ambil kira faktor imaginary of XS ni. XR dan juga XM. So pening sikit, jalan kerja dia panjang sikit. So bukan tak boleh buat, makan masa. So untuk syllabus baru ni ELE 291 kita hanya memang akan fokus approximate equivalent circuit saja. So mudah sikit, boleh tambah direct, and awak hanya main imaginary bila nak kira I2. Tak perlu daripada I1 lagi nak kena imaginary, bahagikan dengan ni, tapi tambahkan dengan ni, pusing-pusing lah, so pening sikit lah. So alhamdulillah kerja senang sikit lah. So itu saja yang awak nak kena tahu untuk stator line current. Soalan pun memang takkan dari jauh lah. Dia akan, kalau nampak je dia bagi RS, XS, RR, XR ni, faham-faham lah. Dia suruh awak kira lah. Maksudnya stator line current menggunakan rumus ni. Unless dia specifically minta core dengan magnet punya current, then baru awak pakai rumus ni lah. Tapi selalunya dia akan tanya I2 ni lah. Ataupun I stator line current. Tapi make sure faham Tadi saya ada orang tanya pun saya dah rasa ni dah. Sebelah kanan is stator, sebelah kiri is rotor. So kalau macam equivalent circuit ni dia bawa yang rotor side tu pergi ke stator side. Ke sebenarnya macam mana? Dia bawa approximation tu, dia bawa yang rotor side tu pergi ke sebelah kanan daripada magnetic ni. Sebab again nama dia approximation. So bila kita bercakap pasal stator, kita bercakap pasal R ni lah, RR dengan XR ni. Whereby kalau kita bercakap pasal rotor line current, then that means yang I1 ni, ataupun RL yang melalui dekat RS, XS dekat ni lah, sebelah sini. Tapi jangan pening lah, selalu memang orang akan tanya stator line ataupun core current atau magnetizing current. Inilah IC, IS, IM, I2. Okay, now cuba buat yang ni pula, nombor 3 ni. Air gap power and power converted, given that dia bagi windage dengan friction losses, dia hanya bagi P micro saja. Cuba boleh tak buat? P in ada lah, P in mana pula P in ni? Oh, dia tak bagi P in Oh, dia suruh awak calculate guna yang sebelah sini. Mana rumus tadi tu? Dia suruh awak guna yang sebelah sini. Tapi bear in mind yang PAG ni RR squared tau, bukannya P mana tadi yang saya kata betul kan? PAG IR squared. Kejap. Tadi saya salah. Betul. Kalau ikutkan ni betul lah ni. PAG dekat sini IS PAG. IR squared. Okay, yang pasal saya cakap tadi, ini R squared ni, RR squared ni, hold dulu, saya double check sebab ada conflicting info kat sini. Untuk kira PAG ni, for now, untuk yang soalan ni, pakai je dulu yang ni. Sebab saya rasa ini something wrong ni. Sebab kat sini dia kata PAG, kat sini dia kata ni pula. So, conflicting ni. So, nanti saya dapat confirm balik dengan saya punya colleagues, betul ke tak info ni. Tapi, for now, ambil je accept semua ni, rumus ni. So, awak ada I2, IS. Awak ada IR, nak cari IR, awak guna rumus yang tadi tu, which is yang ni. IR
Ni I1 sama dengan I0 tambah I2. Awak boleh kira I0 tu menggunakan ni IC, IS, IM, dapat I0, then awak boleh buat I0 tambah I2, then dapat IR lah. IR is I1. I1, IR, so awak dapat PAG, awak boleh kira PSCL, awak boleh kira apa nama, dan lain-lain ni lah. So bersepah-sepah sikit, so saya terpaksa buat macam ni kot. Macam ni, and then sebab dia hanya bagi P friction dengan P windage je, dia suruh cari PAG. Okay, boleh try buat dulu, saya bagi 15 minit. Sir, XM tu cari macam mana tu? Sorry, apa dia? Yang XM tu. XM cari macam mana? XM ni kan dia bagi ni magnetic ni 3+2. XM ya. SM plus ini R1 SY S1. Oh, yang ni dia tak bagi. Okay, jap. Sepatutnya kena bagi. Sorry salah info. XM TAG. Mana kena I1. Okay, saya ada skema dia ni, tapi I'm not sure whether this is okay or not sebab okay, in this case dia abaikan terus XM ni dengan RC ni, dia abaikan terus, dia anggap IO ni negligible. So I1 tu dia kata sama dengan I2. Maybe sebab soalan tak bagi, so kita considered that as negligible lah, but saya akan get back balik pada awak, betul tak assumption saya ni. But for now, untuk calculation, anggap je dulu I1 sama dengan I2. Approximate ni, kan kalau approximate ni dia kata I1 sama dengan IO tambah I2 kan, sebab dia tak bagi apa-apa info pasal macam awak tanya tadi, XM tadi tu, so awak tak boleh nak calculate IM, IC. So kita assume dulu for now, yang ini adalah negligible, IO ni negligible, so I1 adalah sama dengan I2. So awak ambil je I2 tadi tu, yang awak kira stator line current tu, awak buat untuk gunakan ni IR squared RR over S ni untuk dapatkan aggregate power APAG. Boleh? Objektif kita hari ni, kita just nak main dengan power flow ni je, bukan kita nak critical sangat on the formula for now sebab kita baru nak geli-geli pegang ni. So objektif saya is that saya nak awak biasakan dengan ni dulu, power flow ni, macam mana tolak tambah apa semua, dia punya measure tu dulu. So yang detail-detail ni saya akan hash out later, but for now anggap je detail tu maksudnya yang ni IR squared ni saya kata tadi typo, sebab kat sini nampak macam R squared kan. So ini anggap je dulu, saya akan hash out later, which is IR squared ni dan juga XM ni, IO ni kita anggap as negligible. So buat je dulu yang I2 sama dengan I1. Kita try dulu 15 minit. By the way, nak highlight, power converted tu sebenarnya adalah P develop ataupun P mechanical ataupun P converted. Tiga-tiga ni maksudnya sama. PM, PM, P dev, P converted sama, tiga-tiga dia.
Semarakkanlah asmara cinta. Mohon mute kalau nak nyanyi-nyanyi.
Ni kan? Okay, dah ke? PAG kalau guna rumus tu dapat ke? PAG kita orang dah 4.923 je. Sekejap. RR bahagi S. Sekejap ya, saya tak kira buat S berapa. RR berapa? RR is 1 1.33 kali 31. Macam sedikit. Oh, saya tak kira. Alamak, saya dah terpadam tadi. Berapa tadi korang dapat? Sorry. 4.923 je. Yang PAG. 4.923 kilowatt ke watt? Kilowatt. Kilowatt Yang lain semua sama ke? Saya tak sempat kira juga. Saya ada skema jawapan. Tapi skema jawapan ni dalam bentuk 3 phase. And saya kalau nak kira takut lambat pula. Yang lain semua sama? Sama je. Okay, then saya assume betul lah. Saya akan double check nanti. Cuma And P-Def yang PRR tu dia yang RR tu dia refer kepada apa tu? RR tu yang itulah R2 tu. RR tu 1 ohm tu. Oh, satu kan? Okay. Satu. Saya dapat dua tu. Dapat 2 Untuk PDEF. PDEF. Okay, P converted. Alright. Yang lain pun sama Saya dah terpadam saya punya tu tadi tu. So kalau nak kira balik akan take time. Saya pun terlupa pula tadi. Saya double check yang equation ni. Kalau semua sama, kita assume betul benda tu betul lah. Saya akan get back balik nanti. Sebab saya punya jawapan ni dalam bentuk 3 phase. Jawapan ni semua dalam bentuk 3 phase. So kalau saya nak kira, take time lah. Semua okay? Boleh? Get power ke power converter ni. Basically guna rumus ni je lah. Tak ada feedback, so saya assume okay lah Okay, then output power and output torque ni saya rasa saya nak simpan dulu sebab macam saya cakap tadi, saya nak double check all the ni sebab saya tak puas hati ni PAG ni. Sebab kalau nak patah balik kat sini, saya rasa macam something wrong. So saya kena double check balik. And then saya akan bagi balik jawapan dekat awak most probably by the end of the day untuk 1, 2, 3, 4 ni. Ya? PAG saya dapat 3.03 kilowatt ke? 3.03 kilowatt pula. Okay, saya tak dapat nak check sebab sekarang ni saya kena apa ni dulu, verify yang ni. Kita kita hold dulu. Apa yang awak jumpa ni, saya ambil dulu awak punya jawapan ni, and then saya akan get back balik via awak punya WhatsApp group mana jawapan yang betul. Sorry saya pun tak aware pula ada isu 3 phase punya skema ni macam tak berapa betul. So kita hold dulu, sorry saya hold dulu kita punya tutorial ni. Saya akan share jawapan dengan awak by the end of the day. Saya tanya saya punya colleague sekejap lagi. Nak clarify isu ni, IR kuasa 2, and then apa tadi? XM, sebab soalan ni tak bagi XM, kita assume dia negligible. Satu lagi is jawapan awak ni, saya tak sempat check sebab saya duk fikir benda tu tadi. Okay, so untuk hari ni saya terpaksa hold sampai sini je dulu. Daripada saya peningkan kepala awak, better kita hold dulu yang tutorial yang ni. And then saya akan get back dalam WhatsApp group. Sorry okay, semua boleh? Boleh okay, hold dulu. Saya before yang jawapan awak sama ada 4.923 dengan 3.03 ni, saya akan get back dalam a few dalam half an hour lah, ada most pun. Tapi yang lain-lain tu saya akan double check dengan colleague saya. Sebab apparently soalan? Sir, nanti sir hantar skema tu kan? Skema untuk check nanti lah. tak boleh sebab Tak boleh? bukan, skema ni 3 phase. Awak single phase. Jawapan memang lari. Oh. So saya akan bagi jawapan saya sendiri. At the end of the day. Okay sir. Okay, sorry Okay, tak apa sir. Okay. Itu saja untuk hari ini.
kita sambung sama ada, kalau nak tanya saya lepas ni, boleh tanya saya lepas kelas dalam WhatsApp group. Tapi saya akan get back balik jawapan-jawapan ni by the end of the day. Okay, thank you for your time. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank